Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada sesiapa yang masih belum subscribe to this particular channel, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. Dan kepada sesiapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Before kita start, macam biasa, aku just nak info pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. So korang boleh cari The Segment Podcast. So hari ni cerita kisah seram subscriber yang dikongsikan oleh Charlotte melalui email. Okay, tapi sebelum tu kita roll the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, so hari ni aku nak kongsi satu kisah seram subscriber yang dikongsikan oleh Charlotte ataupun kita panggil nama singkatan dia Shah, yang berusia 27 tahun dan berasal daripada Kota Kinabalu, Sabah. Charlotte ni dia daripada dulu dia memang boleh sense benda-benda daripada alam-alam gaib ni lah, okay? Tapi dia bukan orang kata hijab terbuka ke apa, bukan. Dia punya family pula memang ada di kalangan family dia yang hijabnya terbuka. Okay, macam mak dia yang boleh nampak benda-benda yang lebih horror, benda-benda yang lebih ganas daripada apa yang si Charlotte nampak. Charlotte ni dia berpendapat bahawa dia ni cuma lebih sensitif daripada orang lain, sehingga kan dia boleh melihat bayang-bayang dan mendengar bunyi yang orang lain tak boleh. Melihat bayang-bayang tu bukanlah macam bayang-bayang yang kita tengok sekarang ni. Maksudku dia macam kelibat bayang-bayang lah. So selalunya macam Charlotte ni, kalau macam ada benda-benda paranormal yang berlaku kat pada diri dia ni, dia macam kurang sedar sangat. Okay, tapi selepas beberapa hari or even seminggu baru dia sedar, baru dia punya fikiran ataupun dia punya otak baru connect back the dots yang sebenarnya benda yang dia nampak tu bukan manusia last week contohnya, ataupun semalam atau kemarin. Seolah-olah macam dia tak pernah kena benda-benda paranormal ni, tapi bila dia start to fikir balik, actually benda tu adalah something else. Dia jenis yang lambat sedar sikit. Bila kita nak fikir balik macam agak kelakar juga kan macam ni, sebab bila jadi depan dia tak tahu sama ada benda tu betul atau tak, tapi after a while dia fikir balik macam dia macam hantu lah sebenarnya. And so macam a little bit funny lah guys tu bagi aku. Korang dah kenal siapa Charlotte ni sebenarnya? Okay, jom kita start dengan cerita dia. Okay, cerita yang pertama untuk Charlotte ni probably berlaku dengan dalam diri dia, probably dalam masa umur dia di bangku sekolah rendah, which is standard 3, probably standard 4 ataupun standard 5, antara 3 tahun ni lah. Standard 3, 4, 5. Dia pun tak berapa nak ingat sangat dia punya details. Okay, sebab masa tu Charlotte ni budak-budak biasalah kan, duk suka main panjat-panjat, main kejar-kejar dengan kawan-kawan, dengan sepupu dia. Dan waktu kejadian ni dia selepas Christmas, sebelum New Year. So usually bila time Christmas ataupun nak hampir New Year ni, keluarga besar belah mak dia mesti akan buat family gathering untuk orang kata merayakan ataupun untuk meraihkan tahun baru dekat rumah nenek dia. Aku akan bagi korang gambaran rumah nenek dia. Rumah nenek dia macam besar lah, memang sangat luas. And rumah nenek dia ada lebih kurang dalam 7 extra room untuk anak-anak dia. Dan sebelum rumah tu kena renovate, dia macam rumah kampung yang dibina atas foundation konkrit. Tapi dia punya orang kata apa, dia punya tiang-tiang rumah tu diperbuat daripada kayu. So masa kejadian ni berlaku, bahagian rumah atau bahagian bawah rumah tu dia ada toilet
ada dapur dengan ada bilik gas sitting room orang panggil gas sitting room. Dia ada benda tu, dan cuma separuh daripada bahagian bawah rumah tu ada dinding. Most of the kawasan rumah dekat bahagian bawah tu dia macam seolah-olah macam open concept. Ada sebahagian dinding, okay, tapi kebanyakan yang lain semua open concept. Meaning kalau macam kita nak pergi, contohlah kata kalau macam kita nak pergi toilet masa waktu malam tu, dia kena turun tangga. Dan bila dia turun tangga tu pula memang menghadap ataupun berhadapan dengan pokok mangga. Dan pokok mangga tu memang besar gila. Bila dah menghadap dekat pokok mangga tu, dia kena belok kiri untuk menuju ke tandas. Korang boleh bayangkan So aku dah bagi korang dia punya sketch ataupun dia punya gambaran macam mana keadaan rumah ni. Okay, of course masa ni tandas dengan dapur je lah yang ada dinding kan. Kalau toilet tak ada dinding masalah tu. Macam gas sitting room tu pula, dia hanya ruangan saja, dia tak ada dinding, dia ruangan biasa saja. Macam kita, kalau kita jumpa cousin-cousin kita jumpa sepupu-sepupu bermain malam raya contohnya kan, siapa lah yang tidur awal, betul tak? Semua mesti confirm tidur lambatnya. Si Charlotte ni pun sama satu kes. Masa zaman tu dia dah jumpa dengan family members dia, sepupu-sepupu dia, duk main sana sini sampai ke tengah lewat malam, tak tidur. So seingat Charlotte pada waktu ni, dia seronok sangatlah bermain dengan sepupu, dengan cousin dia sampai lewat tengah malam. Sampailah satu point ni, aku rasa mungkin aunty dia dah geram sangat agaknya. Dia tegur si Charlotte dengan cousin-cousin lain yang macam, korang ni kenapa tak tidur lagi? Kan dah pukul berapa dah ni? Pergi tidur sekarang. Tapi yelah, budak-budak biasalah, bila kena marah suruh tidur, confirm diorang gerak pergi tidur. Tapi diorang tak adalah macam nak mengeluh kan. Sebab yelah dah seronok balik kampung dengan musim perayaan, dengan nak nak New Year lagi kan. So diorang tak mengeluh, diorang macam okay aunty, kita pun pergi tidur lah, dia kata. So bila budak-budak ni semua getting ready to sleep, orang kata, diorang macam biasalah kita kalau kat rumah kampung, kita bentang tilam dekat hall, ramai-ramai tidur dekat atas, dekat ruang hall dekat atas kan. Untuk bagi korang gambaran, ruang atas ataupun ruang bahagian tempat tidur Charlotte dengan cousin-cousin ni, dia macam memanjang guys. Charlotte dengan cousin-cousin dia yang lain, dia bentang tilam nipis daripada hujung sampai hujung. Dia bentang tilam susun. Ramailah yang boleh tidur kat situ. Macam biasa lah, bila dah lepak ramai-ramai dengan cousin, confirm lah cerita-cerita macam-macam keluar, berborak sana berborak sini, sampailah satu persatu cousin dia tertidur. So basically aunty dengan uncle Charlotte ni, dia ada bilik dia sendiri dekat rumah nenek dia tu. Ruang di mana dia orang tidur dengan family dia orang sendiri je kalau balik kampung. So maknanya kalau macam aku dengan wife aku balik kampung, aku ada special room aku sendiri untuk aku dan anak-anak aku. Orang lain tak boleh kacau. Nak dijadikan cerita guys, masa malam tersebut Charlotte tengah tidur ramai-ramai ni, dia masih ingat yang dia tidur sebelah cousin perempuan dia. Cousin perempuan tu memang sangat rapat dengan dia kan. Nama cousin perempuan dia tu Anas. Nama panjang dia Anastasia. So Anas ni pula guys, gambaran rupa bentuk Anas ni pula, dia ni punya rambut yang panjang, okay, melebihi paras pinggang. Kau bayangkan panjang dia macam mana. And dia adalah satu-satunya anak perempuan tunggal dan anak bongsu daripada aunty dan uncle ni lah. Kau bayangkan lah, perempuan tunggal bongsu, betapa manjanya dia. And mak dia pula, dia suka jadikan si Anastasia ni macam baby doll. Duk hias rambut, ikat rambut, letak bunga, letak crown, macam-macam. Biasalah budak-budak darjah 2, darjah 3. Lepas tu Anas ni pula suka pakai baju-baju yang fluffy-fluffy, yang kembang-kembang ni. And menurut kata Charlotte, dia pun masih teringat, ada one time tu dia main lari-lari dengan si Anas ni. Anas ni pula pakai baju dress kembang kan, kain panjang seit lantai tu, punyalah kotor baju tu kan. Yelah, duk berlari ke sana ke sini. Mak dia marah dia, dah kenapa kau ni kan, main sampai kotor-kotor baju ni. So okay, cukup pasal Anas ni. Okay, so dijadikan cerita, alright, Anas ni masa dekat hall dekat atas tu, Anas ni dia tidur paling hujung sekali guys. Sebelah dia tu dinding lah. Okay, sebelah dia ni dinding, dia tidur paling hujung. Charlotte tidur sebelah dia. Sebelah lagi pula ada sepupu dia lagi seorang, dan seterusnya. Okay, maknanya paling hujung Anastasia, Charlotte, sepupu dia, dan berikutnya. Bila semua tu dah tertidur, lebih kurang tengah malam, hampir pukul 1-2 pagi kot, si Charlotte ni
Dia macam terasa macam nak terkencing sangat. Tapi bila tengok kiri kanan, Anastasia dah tidur, cousin-cousin dia lain semua dah tidur. Si Charlotte ni pening kepala macam, aduh, macam mana aku nak pergi toilet ni kan? Sebab kalau aku turun tangga, aku nampak pokok mangga yang besar kat depan tu. Cuak lah, macam takut lah nak tengok pokok mangga ni. So nak tak nak, dia kejut si Anas ni. Tapi masa dalam keadaan Charlotte tengah kejut Anas ni, Charlotte ni pun macam tengah mamai tau. Sebab dia rasa nak terkencing, tapi dia masih belum 100% sedar lagi. Tapi dia dah start kejut si Anas ni. Sambil dia tengah kejut si Anas ni, dia terpegang lah rambut Anas ni kan. Rambut yang panjang sampai ke pinggang ni, dia macam pegang je lah. So Charlotte terfikir, sekarang dia terfikir, you know, aunty dia ni jenis yang jaga rambut anak perempuan tunggal dia ni. Letakkan minyak, baby oil, you know, jaga rambut tu elok-elok, sikatkan elok-elok. And aunty dia ni pula memang tak pernah biarkan rambut si Anas ni macam serabai. Tak pernah. And aunty dia memang selalu make sure yang rambut Anas ni elok dalam keadaan cantik. Alright, kita continue back the story. So basically Charlotte kejut si Anas ni. And korang tahu kan, kalau kita kejut orang, dia akan ambil masa yang lama, ataupun probably dalam 10 saat. No. 10 saat baru orang tu tersedar kan, baru dia bangun. Betul tak? Tapi masa dia kejut si Anas ni, Anas ni seolah-olah macam tak tidur, tapi padahal dia tengah tidur ni sebenarnya kan. Dia kejut sekali je, Anas aku nak pergi toilet, pap, dia terus duduk. Padahal Charlotte macam tepuk bahu macam, Anas aku nak pergi toilet, pop, terus duduk. Seolah-olah macam si Anas ni macam tak tidur langsung. Si Charlotte ni macam, apa benda ni kan, kau tidur ke tak? And keadaan rumah masa tu ialah rumah kampung, lampu semua dah tutup, tinggalkan apa orang kata cahaya lampu daripada luar je yang masuk ke dalam dan sebagainya. Dia nampak dalam keadaan sama-sama lah si Anastasia ni, dalam keadaan duduk, rambut panjang ke depan, kusut masai, cover muka dia. Si Charlotte ni duduk kosok mata dia, dia tengok betul-betul macam Anas lah, betul lah Anas ni kan. And Charlotte duduk tenung lagi, tengok, okay betul, ni cousin aku. So dia tak ada cakap banyak, dia je cakap macam, nah jom teman aku pergi toilet, aku nak terkencing sangat. So Anas ni bangun, temankan si Charlotte ni ke tandas. Charlotte turun tangga, si Anas ni pun follow turun tangga. Memang ni kat depan ada pokok mangga. Anas tengok je pokok mangga tu. Charlotte pandang dia, Anas aku nak pergi toilet, teman boleh tak? Dia angguk, teman pergi toilet. So time tu Charlotte dia tak fikir banyak, sebab fokus utama dia nak pergi toilet. But Charlotte, you know, even though you cakap you tak fikir banyak, you know, you fokus nak gitu, I'm very much sure yang you ada rasa goyang sikit, betul tak? Alright, okay, let's continue. Aku bagi korang gambaran pula toilet ni macam mana. Alright, toilet ataupun bathroom rumah nenek dia ni, dia connected 3 cubicle. Toilet pertama, toilet kedua, toilet ketiga. Diorang interconnected, bergabung. Okay, maknanya kalau kau masuk toilet tengah, kau kena make sure kiri kanan kau ni kunci. Kalau kau masuk ujung, kau kena kunci belah kiri. Kalau kau masuk ujung sini, kau kena kunci belah kanan. Macam itulah. Dia tak kunci lah pintu toilet ni kan. Dia just tutup kubikel ketiga, tempat yang dia masuk tu. Sebab apa? Dia risau, kot kalau ada benda-benda pelik yang jadi kan, at least senang lah dia nak lagi kan. So dia tak kunci, dia just tutup je. And Anas tunggu dua toilet. Macam aku cakapkan tadi, cahaya sama-sama, alright, dekat bahagian bawah, dekat bahagian bawah dekat toilet tu apa semua. So sedang Charlotte tengah membuang air kecil ni, dia nampak bayang-bayang dekat bahagian bawah pintu, duduk mundar mandi depan belakang. Tapi keadaan tu macam senyap sangat, tak ada bunyi slipper ke, tak ada bunyi tapak kaki, tak ada. So dia macam pelik juga kan, macam apa benda ni yang duk gerak kiri kanan dekat depan kubikel toilet ni kan. And dia pun tegur lah, Nas, kau kenapa ni mundar mandi kan? Pak, benda bayang-bayang tu berhenti, ataupun pergerakan tu berhenti. Dia macam pelik. Lepas tu pergerakan tu jalan balik, kiri kanan, mundar mandi. So dia pun macam tak puas hati, apa hal ni kan. Lepas dia dah settle kerja dia, lepas dia dah settle urusan dia dekat toilet tu, dia pun buka lah pintu. Okay,
Untuk bagi korang gambaran, the moment dia buka pintu toilet ni, apa yang dia nampak depan dia adalah pokok besar mangga tu. Okay? Tapi masa dia buka pintu toilet, dia nampak Anas and dia nampak pokok besar mangga. Tapi Anas tengah tenung je pokok mangga ni, berdiri tegak, tengok je pokok mangga ni. Jadi si Charlotte ni macam, kenapa ni? Kalau Anas dekat situ berdiri tak bergerak-gerak dari tadi, siapa yang duk mundam mandi dekat depan pintu toilet? Dia terfikir. So dia dah rasa lain macam lah. Dia terus pimpin tangan si Anas ni, cepat-cepat diorang lari naik atas and diorang pun sambung tidur. So by the time si Charlotte ni tengah baring, so dia nampak lah Anas tengah jalan pergi kat tilam tu, duduk baring. Keesokan harinya, Charlotte ni adalah orang yang antara yang paling last bangun tidur. Bila dia buka mata, dia tengok belah kiri, cousin-cousin dia semua dah tak ada, belah kanan Anas pun tak ada. Basically seorang pun tak ada kat situ. Si Charlotte seorang-seorang je yang lambat bangun, paling lambat bangun kan. Dia tengok belah kanan, belah kiri semua katil pula. Belah kanan, belah kiri tilam dah berlipat, bantal dah bersusun, sama juga belah kanan. Dia punya je tak bersusun lah sebab bangun lambat kan. Dia terjaga kan, dia terdengar bunyi bising dekat dapur, orang tengah makan breakfast lah kata kan. Nak kata breakfast tak breakfast, mungkin lunch lah kot, sebab dia pun bangun nak dekat tengah hari kan. So dia pun bangun dengan keadaan mamai dia terus gerak pergi kat area dapur kan, turun tangga kan dekat area dapur. So dia pun turun tangga tengok, ramai gila lah cousin-cousin dia semua kat dapur, tengah lepak-lepak, tengah berborak, orang kata tengah sambil kopi-kopi lah orang kata kan. Dia nampak cousin-cousin dia macam, dia pun nak join. Dia patah balik, dia pergi kemas apa semua itu ini, basuh muka, gosok gigi segala macam, dan dia pun turun lah balik. So masa dekat dapur tu, dia ternampak lah si Anas ni dengan tengah makan dengan mak dia ni, rambut ikat cantik kan, macam ponytail orang kata. Lepas tu si Anas ni pun macam, cepatlah kan turun kan, bangun lambat, orang dah makan ni pun semua kan. Lepas tu si Anas ni ajak si Charlotte ni duduk sebelah dia lah. Diorang ni rapat lah. So si Charlotte ni pun tanyalah balik dekat Anas kan, Anas, tadi masa aku bangun, aku tengok belah kanan belah kiri semua tilam-tilam semua dah lipat kan, semua bantal-bantal semua dah susun, tapi kau punya tilam dengan bantal tak ada, mana pergi kan. Lepas tu si Anas cakap tilam aku dengan bantal aku dekat bilik mama kan, semalam panas sangat semalam, aku tak boleh nak tidur kata. So aku pun pindah lah bilik mama. So si Charlotte ni macam pelik lah, macam mana ada panas semalam. Sebab Charlotte ingat malam semalam tu memang sejuk sangat, sebab sampaikan dia punya sejuk tu sampaikan dia masukkan kaki dia bawah selimut si Anas ni. So dia macam pelik kan. So dia tanya lagi Anas, masa bila kau pergi pindah bilik mama ni Nas? Lepas kita pulang dari toilet ke? Dia cakap kan. So si Anas ni duduk garuk kepala macam, muka blur tau, muka dia blur gila. And then si Anas ni tanya, bila masa pula kau pergi toilet? Tapi si Charlotte ni macam, dalam hati dia kata macam, si Anas nak main-mainkan aku ni kata kan. Dan selepas pada hari tu, dia langsung tak terfikir apa lah pasal benda yang jadi pada malam tu. Sehinggalah beberapa tahun yang lepas. Kau bayangkan guys, si Charlotte ni punya mind dia macam mana. Kalau macam benda tu jadi kat aku, time-time tu juga aku dah juak. Tapi Charlotte ni macam, tak apa, biarkan je. Tapi bila dia dah start berfikir balik, teringat balik, dia macam, this is something wrong. Sebab sampai ke hari ni, ataupun sampai ke beberapa tahun yang lepas, Charlotte duk fikir selama ni yang Anas duk teman dia pergi toilet. Sampailah beberapa tahun yang lepas, diorang buat gathering lagi sekali dekat rumah diorang, dekat rumah nenek diorang tu, dan diorang buka lah cerita-cerita lama, cerita-cerita zaman-zaman kecil. Time ni bila time diorang dah besar ni, diorang tak adalah berlagi-lagi satu rumah kan. Obviously diorang dah besar, dah remaja kan, duduk lepak. So cousin-cousin pun mulalah buka cerita kan. Kau ingat tak apa dulu jadi macam ni. Kau ingat tak macam ni. Sampailah Charlotte buka mulut, kau ingat tak dulu masa kita kecil-kecil yang kau teman aku pergi tandas malam-malam tu, kau ingat tak? Dan si Anas ni pun cakap, no, aku tak ingat. Apa yang aku ingat yang jadi malam tu is, malam tu rasa panas sangat and aku pindah bilik mama. Start pada tu baru Charlotte macam, damn. Persoalan dia sekarang guys, siapa yang teman Charlotte malam tu? Aku ada beberapa soalan. First,
siapa yang teman Charlotte pada malam tu. Nombor 2, benda tu tidur sebelah dia kan. And basically Charlotte pegang kan rambut dia yang kusut masai, yang serabai. Dia sempat masukkan kaki dia lagi dalam selimut. So until today, sekarang ni Charlotte umur dalam 27-28 tahun, dia masih teringat lagi cerita ni, yang siapa sebenarnya teman dia pergi ke tandas malam tu. Annabelle barangkali. And thank you so much Charlotte sebab berkongsi cerita dengan The Segment. Okay, untuk pengetahuan korang, Charlotte ada share dengan The Segment, I think probably dalam 1-2 cerita ada share dengan kita. Tapi malam ni kita bagi satu episod dulu. Kalau korang nak dengar lagi daripada Charlotte punya cerita ni, aku akan ceritakan lagi. Korang komen dekat bawah. Okay, komen dekat bawah, cakap saya nak part 2. Thank you so much Charlotte for sharing the amazing story with The Segment. Bagi aku cerita ni menarik guys, sebab penceritaan ataupun information yang Charlotte bagi tu agak detail. Okay, bentuk rumah mak dia, bentuk rumah nenek dia macam mana, bentuk bila turun bawah toilet dia macam mana. So bila aku bercerita balik, cerita ni dengan korang, seolah-olah membawa aku pergi ke dimension yang berlakunya benda ni, and aku boleh bayangkan lah benda tu. And thank you so much Charlotte for all the pictures yang you bagi, untuk kita bagi gambaran yang lebih jelas pada penonton-penonton supaya diorang lebih faham. Alright, so guys, do you want part 2? Komen dekat bawah. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, and insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.